Salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara semua. Tuan-tuan dan puan semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada satu isu yang memang hangat hari ini yang saya nak sampaikan. Setelah peruntukan parlimen yang telah dikurangkan, yang telah dihadkan, akhirnya banyak pemimpin-pemimpin dan terutamanya kepada ahli parlimen hari ini di kerajaan, di pembangkang, telah membuka mulut, telah tampil bersuara di media. Dan tidak dinafikan memang ramai yang tidak menyokong, namun ada juga segelintir ahli parlimen yang menyokong keputusan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dalam kenyataan sebelum ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat pengumuman bahawa peruntukan parlimen akan dikurangkan. Dan pada akhirnya hari ini, beberapa ahli parlimen di Malaysia, tidak kira dalam kerajaan maupun pembangkang, telah membuat kenyataan mereka tak puas hati. Persoalan yang pertama, adakah setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah mengumumkan peruntukan parlimen dikurangkan, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan ini, adakah beberapa ahli parlimen di dalam kerajaan perpaduan, bukan ahli parlimen pembangkang, namun ahli parlimen dalam kerajaan hari ini, adakah mereka akan U-turn untuk menyokong kerajaan perpaduan? Adakah mereka akan meninggalkan ataupun bagaimana? Dan pada akhirnya, Hadi Awang telah bersuara, di mana beliau berkata, zalim sekat peruntukan negeri, ahli parlimen. Kenyataan daripada Hadi. Untuk perkembangan yang lain, untuk perkembangan daripada parlimen Marang, di mana petition daripada BN telah difailkan untuk mencabar keputusan pilihan raya di Parlimen Marang, di mana telah calon PAS ataupun calon PN, yaitu Hadi Awang sendiri sebagai Presiden PAS, beliau telah didakwa terlibat rasuah di Parlimen Marang. Dan pada akhirnya keputusan mahkamah bahawa mahkamah telah menolak bantahan Hadi terhadap petition calon Barisan Nasional. Jadi saudara-saudara semua, itu perkembangan yang lain untuk Hadi Awang. Namun hari ini berkaitan dengan peruntukan ahli parlimen yang telah dikurangkan, akhirnya Hadi Awang telah membuka mulut. Beliau berkata, tindakan untuk menyekat peruntukan yang diwajibkan kepada negeri dan juga ahli parlimen serta menyusahkan pegawai-pegawai kerajaan yang dikira tidak menyokong kerajaan disifatkan sebagai zalim. Adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Presiden PAS ini? Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, ia langkah yang tidak bertamadun, tidak bermoral, agama, dan tidak berkonsepkan demokrasi yang sebenar. Menjadikan ia cara yang salah bagi mengekalkan kuasa. Menurutnya, mengambil ahli kerajaan sepatutnya bukan sekadar mengambil tempat bagi merebut jawatan dengan keistimewaannya. Menurut Hadi Awang, kerajaan campuran Pakatan Harapan yang tidak madani. Tambah Abdul Hadi Awang, Pakatan Harapan ataupun PH yang memimpin kerajaan campuran sekarang. Ahli parlimen mereka didominasi oleh bukan Islam, yaitu seramai 50 orang bukan Muslim dan 31 orang Muslim. Katanya, mereka tidak menjadikan Melayu Muslim yang berintegriti untuk mendominasi penduduk negara ini sebagai majoriti berkonsepkan asas yang disebutkan dalam hadis sebelum ini. Kerajaan campuran yang dibentuk juga jelasnya dinamakan dengan kerajaan perpaduan walaupun penubuhannya menipu rakyat dan seluruh dunia. Adakah Anda setuju dengan kenyataan Hadi Awang? Anda boleh komen di bawah. Dalam pada itu, beliau juga berkata, meletakkan jenama kerajaan perpaduan adalah menyalahi istilah ilmu politik, yaitu kerajaan yang tiada pembangkang atau pembangkangnya terlalu kecil laksana nyamuk. Adakah maksudnya? Hadi Awang mengaku bahwa pembangkang hari ini hanyalah sekecil nyamuk yang ingin melawan kerajaan. Oke, saudara-saudara semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan politik yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini, sokong channel ini dengan bantu channel ini menekan butang like, share, dan subscribe.
Salam sejahtera Malaysia. Banyak yang sudah berlaku kemelut politik di Malaysia. Setelah selesainya pilihan raya umum ke-15, petition difailkanlah, kemenangan tipis tidak salah, dan pada akhirnya mahkamah telah membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Untuk dua parlimen ini, yang setakat ini yang saya tahu, yang saya dapat info, bahwa Parlimen Kemaman, petition BN telah ditolak. Tapi malang bagi Presiden PAS ataupun Tan Sri Abdul Hadi Awang yang juga adalah timbalan pengerusi Perikatan Nasional. Mahkamah telah mengumumkan satu kejutan besar kepada Hadi Awang. Mahkamah telah menolak bantahan Hadi terhadap petition calon Barisan Nasional. Mahkamah Pilihan Raya Terengganu menolak bantahan awal ahli Parlimen Marang yaitu Abdul Hadi Awang bagi menolak petition pilihan raya yang difailkan dari calon Barisan Nasional. Abdul Hadi turut diwakili Peguam Saifuddin Othman, manakala Jasmira diwakili Muhammad Baharudin Muhammad Arif, Nur Hazira Abu Hayyan dan Muhammad Amin Othman. Hakim Hasan turut memerintahkan Abdul Hadi untuk membayar kos sebanyak RM20.000 kepada Jasmira dan menetapkan perbicaraan petition tersebut pada 6 Mac. Dan pada akhirnya, satu lagi pendedahan terkini yang berlaku di Terengganu. Dan pendedahan ini bukan daripada pendedahan individu biasa, namun daripada SPRM. Pendedahan dari SPRM. Salah guna kuasa. Akhirnya SPRM menangkap pengarah Agensi Kerajaan Negeri Terengganu. Salah guna kuasa, SPRM telah menangkap pengarah Agensi Kerajaan Negeri Terengganu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan seorang pengurus bahagian anak syarikat Kerajaan Negeri Terengganu kerana telah disyaki menyalahguna kuasa dengan memberikan kerja pembekalan bernilai RM4.000 kepada syarikat anaknya. Suspek yang berusia lingkungan 40-an itu telah ditahan ketika hadir semasa memberikan keterangan di pejabat SPRM Kemaman kira-kira jam 2 petang tadi. Difahamkan juga suspek memberikan tender pembekalan lebih kepada 100 kad SIM kepada anaknya yang juga ejen kepada sebuah syarikat telekomunikasi pada sekitar tahun 2022. Siasatan awal mendapati pembayaran bagi kerja pembekalan kad SIM untuk pekerja anak syarikat kerajaan negeri oleh anak suspek telah dimasukkan ke dalam akaun pengurus bahagian. Sementara itu, pengarah SPRM Terengganu, Hazrul Shazrin Abdul Yazid, ketika dihubungi mengesahkan tangkapan itu, dan beliau berkata, kes berkenaan disiasat di bawah Section 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009. Jadi, setelah Parlimen Kemaman ataupun Parlimen Marang telah mendapat keputusan mahkamah, tiba-tiba SPRM di negeri Terengganu pula tiba-tiba membuat kejutan ini dengan membuat pendedahan bahwa tangkapan terhadap pengarah agensi kerajaan negeri Terengganu. Ini satu kejutan besar lagi, penangkapan besar SPRM. Sebab kita tahu, kebelakangan ini SPRM semakin sibuk. Hari ini pula, di Terengganu pula, terjadi satu tangkapan daripada SPRM, disebabkan salah guna kuasa. Saudara-saudara semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan politik yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini, sokong channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.